Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke channel Cikgu, Cikgu Arma Yusof. Okey, so hari ni kita tengok 3.3 sistem pencernaan manusia, masih lagi dalam tajuk nutrisi. Apa itu pencernaan makanan? Pencernaan ialah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut supaya dapat diserap ke dalam sel badan. Okey, contoh kat sini cikgu ada nasi, iaitu daripada kelas makanan karbohidrat. Okey, karbohidrat apa fungsi dia? Membekalkan tenaga. Okey. Tetapi sebenarnya bila kita makan nasi, nasi ni dia tak boleh beri tenaga kepada kita. Bila dia dah dicerna, nasi tu dah dicerna kepada molekul yang paling ringkas, iaitu glukosa, barulah glukosa itu boleh masuk ke dalam sel-sel badan dan memberi tenaga kepada kita. Okey, so itu pentingnya sistem pencernaan. Okey. Pencernaan ada dua, iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Fizikal ialah proses pemecahan makanan yang dimakan kepada cebisan-cebisan kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur sahaja. Dan dia melibatkan peristalsis. Manakala kimia pula adalah proses penguraian makanan daripada molekul-molekul kompleks kepada molekul-molekul ringkas dengan bantuan enzim. Okey. Apa beza dia? Pencernaan fizikal dengan pencernaan kimia. Kita tengok persamaan dahulu. Persamaan dia yang pertama, kedua-duanya berlaku pemecahan makanan daripada molekul yang besar kepada yang lebih kecil. Kemudian berlaku di dalam salur pencernaan. Perbezaan dia, yang fizikal dia berlaku dalam mulut sahaja. Manakala yang kimia pula dia berlaku dekat mulut, masuk ke perut, duodenum dan juga usus. Perbezaan yang kedua, pencernaan fizikal dia tidak melibatkan enzim, tetapi pencernaan kimia dia melibatkan enzim. Okey. Struktur sistem pencernaan manusia. Okey, kita tengok Yang pertama adalah mulut. Okey, makanan akan masuk ke dalam mulut. Okey, kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam esofagus, lepas tu masuk ke dalam perut, kemudian pergi ke duodenum, kemudian masuk ke usus kecil, masuk ke usus besar, disimpan di rektum dan keluar melalui dubur. Okey, kalau kamu tengok kat sini, kita ada 3 lagi organ, iaitu hati, pundi hempedu dan juga pankreas. Okey, yang kat belakang ni pankreas. Okey, so ketiga-tiga organ ini, walaupun makanan tak masuk dalam organ tersebut, tapi ketiga-tiga organ ini memberikan fungsi yang penting dalam sistem pencernaan. Okey, so kita tengok satu persatu daripada mulut sampai ke dubur. Okey, so ini adalah aliran makanan dalam salur pencernaan di mana makanan akan dipecahkan oleh gigi, masuk ke esofagus, ke perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan keluar melalui dubur. Okey, kita tengok yang pertama, mulut. Okey, makanan dikunyah oleh gigi. Ini adalah pencernaan fizikal. Okey, kemudian cebisan makanan dilembutkan oleh air liur, juga pencernaan fizikal. Okey, kemudian air liur ni dia akan merembeskan amylase. Okey, amylase adalah enzim untuk menguraikan kanji kepada maltosa. Okey, so ini adalah pencernaan kimia yang pertama. Okey, kemudian makanan tersebut akan masuk ke esofagus. Bila makanan masuk ke esofagus, automatik dia akan dipanggil sebagai bolus. Tak kiralah kamu makan pizza ke, KFC ke, McD ke, masuk je ke dalam esofagus, dia akan dipanggil sebagai bolus. Okey, proses peristalsis pada dinding esofagus menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Okey, so peristalsis adalah proses pengembangan dan pengecutan otot. Okey, macam kamu nampak ni otot tu mengembang dan mengecut untuk menolak bolus masuk ke dalam perut. Okey, bila dah sampai ke dalam perut, dinding perut akan merembeskan 2 perkara, iaitu enzim protease dan asid hidroklorik. Asid hidroklorik penting dia untuk mengaktifkan protease dan membunuh bakteria. Okey, kita kata asid ni bahaya kan, tapi asid hidroklorik dalam perut penting untuk membunuh bakteria dalam makanan yang masuk dalam perut kita.
Okey, enzim protease tadi pula, enzim protease tadi pula dia akan mencernakan protein kepada polipeptida, pencernaan kimia. Okey, so sekarang makanan tu dia akan jadi separa cecair dan kita panggil dia sebagai kim. Okey, ini adalah kim. Baik. Kim ataupun makanan tadi kemudiannya akan masuk bahagian pertama usus kecil iaitu duodenum. Ini adalah duodenum. Dan kalau kamu perasan dekat duodenum ni kita ada hati. Okey, kita ada juga pundi hempedu dan juga yang kat belakang ni pankreas. Okey, pankreas. So apa fungsi organ-organ ini? Hati dia akan hasilkan jus hempedu. Jus hempedu tu simpan dalam pundi hempedu. Okey. So jus hempedu tersebut guna dia untuk apa? Untuk mengemulsikan lemak menjadi titisan kecil dan kemudian nak meneutralkan balik asid dalam kim tadi. Okey. Kemudian pankreas dia akan hasilkan jus pankreas. Jus pankreas ni dia akan rembeskan 3 jenis enzim iaitu amylase, protease dan juga lipase. Amylase pankreas sama dengan amylase leo iaitu mencernakan kanji kepada maltosa. Protease oleh pankreas ini pula dia sambung yang dekat perut tadi, maka dia akan mencernakan polipeptida kepada dipeptida. Untuk lipase pula dia akan mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Okey, 3 dekat mulut tadi amylase 1, dekat perut tadi protease juga 1, dekat duodenum kita ada pankreas, jus pankreas hasilkan 3. Okey, kemudian ini gambar dia Okay, kim tadi masuk ke dalam perut, kemudian pundi hempedu akan keluarkan jus hempedu, pankreas pula dia akan keluarkan jus pankreas. Okey. Okey, so selepas duodenum dia akan masuk ke usus kecil. Kat sini usus kecil dia akan rembeskan pula 3 lagi enzim iaitu enzim maltase, protease dan juga lipase. Okey, kat dalam ni usus kecil ni maltase dia akan sambung yang amylase tadi. Okey. Maka maltase dia akan mencernakan maltosa kepada glukosa. Okey. Untuk protease pula dia sambung lagi daripada pankreas tadi. Okay, so protease dia mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Okay, so dah habis dah pencernaan berlaku dekat usus kecil tu, makanan yang tidak tercerna lagi apa akan jadi pada dia? Dia akan masuk ke dalam usus besar. Okay, dalam usus besar air akan diserap semula, maka makanan tersebut akan jadi tinja. Okey, tinja ini kemudiannya akan disimpan di dalam rektum. Okey, yang atas ni adalah rektum. Simpan sementara, kemudian dia akan disingkirkan dari badan melalui dubur. Okey, so ringkasan untuk pencernaan kimia. Okey, dekat mulut hasilkan amylase leo. Okey, amylase leo mencernakan kanji kepada maltosa. Kanji ni karbohidrat Masuk ke esofagus tak ada pencernaan, masuk ke perut. Perut hasilkan protease. Protease akan cerna protein kepada polipeptida. Okey, masuk ke duodenum, dekat duodenum ada pankreas. Pankreas hasilkan jus pankreas yang merembeskan 3 enzim iaitu amylase, protease dan juga lipase. Amylase dia sama dengan dekat yang mulut tadi iaitu mencernakan kanji kepada maltosa. Protease pula dia sambung yang kat perut tadi. So dia ambil polipeptida dicerna kepada dipeptida. Untuk lipase dia akan cerna lemak kepada asid lemak dan gliserol. Okey, kemudian dia akan masuk pula ke usus kecil. Usus kecil akan merembeskan 3 lagi enzim iaitu maltase, protease dan juga lipase. Maltase dia akan cerna maltosa kepada glukosa. Sambung yang amylase tadi. Protease ni dia sambung yang dekat pankreas tadi. So dipeptida menjadi asid amino. So untuk kanji dia akan jadi maltosa dahulu disebabkan oleh amylase kelenjar dan amylase pankreas. Dan kemudian maltosa akan diuraikan kepada glukosa oleh usus kecil.
Okay, so kanji last dia adalah glukosa. Karbohidrat, glukosa. Okay, untuk protein pula. Protein dia akan jadi polipeptida disebabkan oleh protis perut. Okay, protis yang dalam perut. Kemudian polipeptida pula akan jadi dipeptida disebabkan oleh protis dalam pankreas. Okey, kemudian dipeptida tadi akan jadi asid amino pula. Okey, so asid amino ni adalah yang paling ringkas. Okey, dirembeskan oleh siapa? Oleh protis. Okey, di usus kecil. Dirembeskan pula, dicernakan oleh protis di usus kecil. Okey, lemak. Untuk lemak, dia akan dicernakan kepada asid lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Okey, lipase dekat pankreas dengan lipase dekat usus kecil. Okey, so itu sahaja penerangan daripada cikgu. Cikgu harap dapat membantu kamu memahami tajuk sistem pencernaan manusia ini. Sehingga berjumpa lagi.